Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tash'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam yang mengikuti pengajian pada pagi hari ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang mulia ini masih dapat bersama-sama mengikuti pengajian kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dengan harapan majlis serambi ilmu online Masjid Wilayah Persekutuan ini akan tetap dilestarikan secara istiqamah untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat ummah bagindalah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita sambung pengajian kitab ini, yang mana kita berada pada muka surat 36 juz 1 kitab Siyarus Salikin mengikut cetakan iaitu Yayasan Karyawan yang ada di depan kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sedangkan cetakan Khazanah Banjariah adalah berada pada muka surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Dan adab yang ketujuh, mu'allif berkata, adab yang ketujuh dalam menuntut ilmu adalah seyogianya, sebaiknya, bahawa adalah qasad atau niat. Orang yang belajar ilmu itu semata-mata kerana Allah. Jadi sebaiknya niat dia menuntut ilmu ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana niat yang lain. Yakni kerana menjunjung titah Allah Taala. Kerana apa? Kerana niat dia untuk Allah SWT semata-mata dalam arti menjunjung perintah Allah, titah Allah SWT. Kan Allah SWT berfirman, utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu fardu ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam, termasuk darinya muslimatin. Lihat itu tuan-tuan dan puan-puan. Menjunjung titah Allah SWT dan kerana negeri akhirat, dan tujuannya adalah kerana apa nanti di akhirat. Jadi ini perintah Allah, kita buat ni kerana kita nak berada di syurganya misalnya, dijauhi daripada api nerakanya, dijauhi dari kemungkaran, dijauhi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini misalan dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan kerana membaiki zahirnya itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi supaya apa dia membaiki zahirnya itu? Dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan membaikkan batinnya, yakni hatinya itu, dengan bersifat segala sifat kebencian. Jadi betulkan semua hati dia agar supaya dibuang daripada segala sifat-sifat mazmumah dan diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dan menyucikan daripada segala sifat kecelaan. Jadi bersihkan takhalli anir radha'il tadi. Kecelaan serta hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru diletakkan niat itu adalah demi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang demikian itu menyampaikan kepada ma'rifatullah. Jadi justru perkara ini membuatkan kita
sampai kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kepada martabat yang tinggi serta malaikat muqarrabin. Ini jadi sampai pada derajat tersebut. Jadi tujuan dia ilmu ini, menuntut ilmu, adalah juga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kosotnya dengan menuntut ilmu itu kerana menjadi penghulu orang. Jadi tak betul menuntut ilmu niat dia untuk apa? Untuk menjadi bos orang, penghulu orang, dan supaya jadi orang besar. Tak boleh. Dan dapat kemuliaan dan dapat harta. Jadi jangan menuntut ilmu sebab nak jadi kaya. Ini kesalahan besar kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya di Malaysia. Kita diajarkan kadang-kadang di sekolah, kenapa nak belajar rajin-rajin? Supaya dapat A. Kenapa nak dapat A? Dapat A, dapatlah kita lulus bagus, kita boleh kerja bagus, kerja duduk bawah aircon, gaji banyak dibanding orang yang kerja peluh-peluh, gaji sikit. Jadi apa? Budak-budak dari kecil dididik materialistik. Duk fikir tentang apa? Kita nak kerja sedap. Itu saja yang difikirkan. Padahal lupa esensi daripada ilmu itu sendiri. Beza dengan orang menuntut ilmu kerana dia suka dengan ilmu tu. Dia bergiat dalam itu kerana dia passionate dengan ilmu tersebut. Dia buat kerana dia cinta ilmu. Ini misalnya. Jadi ini yang disebutkan. Jadi jangan tujuan dia supaya jadi bos besar, jadi orang besar, dapat kemuliaan dan dapat harta. Belajar rajin-rajin sebab apa? Kejar nak jadi Tan Sri ke, Datuk ke, dapat title ke, tak boleh. Kalau kita belajar akademik, tujuan dia apa? Adalah kerana untuk menuntut ilmu ini, menghilangkan kejahilan, supaya kita ini diridai oleh Allah, dan lain-lain. Lalu disebut di sini, iaitu dan dapat kemegahan. Ada orang menuntut ilmu sebab nak nampak gah. Cewa, dia belajar kat mana? Di University Ivy League misalnya. Itu yang dicari. Tujuan kenapa masuk ni? Ini Ivy League lah, biar nama naik. Kemegahan. Tak betul. Berbeza orang datang menuntut ilmu kerana ingin mencari ilmu yang tidak didapatkan berlain di kampus tersebut misalnya. Atau mungkin kerana menuntut ilmu untuk mendapat kesempatan menuntut ilmu daripada orang-orang yang berada di universiti tersebut atau madrasah tersebut, pensyarah-pensyarah yang alim-alim belaka. Seperti orang jangan pergi ke Universiti Al-Azhar Al-Syarif sebab apa? Nak masuk, nak belajar laju 4 tahun dulus dapat degree, balik saya nak pergi bertanding. Itu dah tak betul. Kalau orang pergi ke Al-Azhar kerana ada ulama-ulama Al-Azhar, Universiti Al-Azhar Al-Syarif, kita datang untuk menuntut ilmu dengannya. Kita pergi ke Universiti Al-Qarawin kerana di situ ada banyak ulama yang kita mengambil ilmu daripadanya. Kita pergi ke universiti yang hebat yang lain kerana ulama yang ada di situ misalnya. Iaitu kepakaran yang susah didapatkan. Jadi ini kemegahan tak boleh. Nak gah-gah, nak tunjuk mana yang hebat, siapa yang hebat, tak boleh. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Dan kerana inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Apa Imam Ghazali kata? In kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munaqashata ay al-mubalaghata wal mubahata ay al-mufakharah wa taqadduma 'ala al-aqrani واستمالة الوجوه الناس إليك وجمع الحطام الدنيا فأنت سائن في حدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك. Ini okay. Maksud dia apa tuan-tuan? Iaitu artinya jika ada qasatmu dengan menuntut ilmu, iaitu apa? Dengan menuntut ilmu, iaitu munaqashah,
yakni hendak menang daripada berniat bantahan, bermegah-megahan dan berkehendak terdahulu daripada orang semata-mata dan berkehendak cenderung, maka manusia kepadamu, yakni berkehendak dikasihi oleh orang dan berkehendak menghimpunkan kekayaan dunia. Ni okey, khataman dunia, maka adalah qasadmu akan yang demikian itu. Jadi tujuan dan niat yang seperti itu menguasai, mengusahai di dalam merobohkan akan agamamu. Justru dia adalah ihlaki fi hadami sa'in fi hadmi diniki fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika. Iaitu dan membinasakan akan diri kamu, dan adalah engkau jual akhiratmu itu dengan duniamu. Jadi nama menjualkan akhirat untuk duniamu, maka perjualanmu itu sangat rugi. Iaitu apa? Iaitu fasafaqtuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'ammal wa mu'ammaluka mu'allamuka mu'ayyanun laka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfi man sayfi min qati'it tariq atau quta'it tariq wa man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syariqan lahu fiha. Yang bermaksud apa? Maka penjualanmu itu sangat rugi dan perniagaanmu itu tiada laku dan tiada laba, dan orang yang mengajak akan dikau itu menolong atas engkau berbuat maksiat, dan jadilah ia sekutu bagimu di dalam kerugianmu, dan iaitu seperti orang yang menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan, yang dipanggil dengan quta'ut tariq. Dan demikian itu jadi ia maksiat, ini justru maksiat. Dan barang siapa menolong ia atas seseorang berbuat maksiat, jika dengan setengah kalimah sekalipun, nescaya Allah ia bersekutu baginya, maka nescaya adalah ia bersekutu baginya di dalam berbuat maksiat. Dia sama-sama tolong untuk berbuat maksiat. Lalu Al-Imam Al-Ghazali, kesimpulan yang dimaksud di sini, jadi kita menuntut ilmu kalau nak tunjuk hebat, bangga-bangga kawan-kawan, atau menunjukkan itu mengumpulkan habuan dunia, maka kita sebenarnya sedang membantu untuk merosak dan menghancurkan agama kita yang kita cintai ini sebenarnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, diingatkan kepada kita oleh Imam Ghazali, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah, iaitu man ta'allamal ilma al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa inna malaikatas samai tabsutu laka ajnihataha idza masyita. Iaitu apa? Iaitu artinya jika ada niatmu dengan qasadmu, iaitu niatmu dengan qasadmu, bainaka wa bainallah, adalah antara, iaitu apa? Antara Allah Ta'ala daripada antaramu dan antara Allah daripada menuntut ilmu dan belajar akan dia, akan berkehendak hidayah, yakni berkehendak petunjuk daripada Allah Ta'ala pada berbuat ibadah pada zahir dan ibadah pada batin. Bukan semata-mata riwayat. Jadi bukan hanya sekadar riwayat, tapi dia buat dengan beramal dengan ilmu tersebut. Iaitu apa? Riwayat, yakni bukan tuntutmu itu mengqasad hendak bercertera jua, maka ketika itu suka olehmu, maka bahawasanya segala malaikat yang di dalam langit itu menghamparkan bagimu akan segala sayapnya apabila engkau berjalan. Iza masyita. Iza masyita, ketika engkau berjalan, dan adalah segala ikan di laut mengucap istighfar bagimu.
Di laut ini justru yang mengucap istighfar bagimu, yakni meminta ampun akan Allah Ta'ala bagimu apabila engkau usahai akan belajar ilmu yang memberi manfaat itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu manfaat. InsyaAllah semoga ilmu yang kita dapat adalah menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya, kata-kata mu'alif iaitu adab orang yang belajar ilmu serta gurunya. Apakah adab orang yang belajar ilmu serta gurunya? Adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar akan dia itu, maka adalah 11 perkara seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah. Pertama, tuan-tuan, iaitu apabila berdapat ia dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Itu yang pertama. Jadi dia yang pertama menyapa, iaitu mendahului memberi salam. Cara dia macam tu, tuan-tuan. Lalu yang kedua, bahawa jangan membanyak-banyakkan berkata-kata di hadapan gurunya. Jadi di depan guru dia kena hormat, jangan banyak kata, kena hormat. Ini. Yang ketiga, bahawa jangan ia berkata-kata dengan barang yang tiada diizin oleh gurunya. Jadi jangan dia cakap berkata-kata dengan barang yang tiada diizin gurunya. Tak boleh. Dan yang keempat, iaitu jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada meminta izin daripadanya. Menghormati guru kita yang lebih tinggi. So kita jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada meminta izin daripadanya. Kelima, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu bahawasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Ini kata-kata dia, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kelima, bahawasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Jangan pula dia tiba-tiba melaga-lagakan guru dia dengan yang lain, misalnya dengan ulama lain, dengan fulan lain. Jangan. Lalu keenam, bahawa jangan memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya. Lalu ia menyangka bahawa dirinya terlebih benar daripada gurunya atau lebih tahu daripada gurunya, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya, lagi kurang berkat. Ni macam anak muda sekarang ni lah. Dah tak takut dah. Barakah-barakah pun diorang dah tak belajar, dah tak iman dah. Sikit-sikit beza je, guru sendiri pun dikafirkannya. Guru sendiri disesatkannya. Ini kena hati-hatilah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu yang keenam, bahawa jangan memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya. Lalu ia menyangka bahawa dirinya terlebih benar daripada gurunya atau lebih tahu daripada gurunya, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya, lagi kurang berkat. Yang ketujuh, bahawa jangan berbisik-bisik ia dengan orang yang duduk bersamanya pada hadapan gurunya itu. Jangan dia bisik-bisik pula dengan orang yang duduk di bersama dia pada hadapan guru itu. Kena hormat guru. Seumpama ada gurulah. Maksudnya ada seremoni tersebut. Contoh dia. Ke-8, bahawa jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya. Jadi duduk depan guru dia, jangan dia pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri, pandang kanan. Hendaklah ia duduk dalam keadaan iaitu tunduk lagi beradab seolah-olah ia di dalam sembahyang. Jadi justru dia duduk kat belakang tu lah, lipat macam tu kan. Iftirash tu kan. Contoh dia macam tu. Beradab seolah-olah ia dalam sembahyang walaupun ia tidak.
Lalu yang kesembilan, bahawa jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada gurunya itu tatkala ia letih. Bila guru dia tu letih, maka jangan banyak pertanyaan kepada guru dia. Bagilah guru dia tu istirahat. Yang ke-10, apabila berdiri gurunya atau baru datang gurunya itu kepadanya, maka hendaklah ia berdiri kerana mentakzimkan akan gurunya itu dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soalan. Dan jika jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan hingga sampai ke tempat duduknya itu, melainkan kerana darurat terpaksa, maka iaitu tiada tertegah bertanya ketika itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah nasihat dia. Nasihat dia. Okey, yang ke-11 tuan-tuan dan puan-puan. Yang ke-11, jangan jahat sangka. Jangan buruk sangka. Su'udzon. Bahasa Melayu ni buruk sangkalah. Jangan buruk sangka akan gurunya itu pada segala perbuatan yang zahir. Jadi jangan sampai tengok ni contoh dia. Perbuatan yang zahir yang menyalahi itikadnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya kerana gurunya itu lebih tahu dengan segala hukum syarak dan segala rahsia syariat seperti hakikat Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Okey. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bahawasanya zahir perbuatan Nabi Khidir AS dengan merosakkan akan perahu, orang yang menolong akan dia dan membunuh ia akan kanak-kanak yang belum berdosa itu menyalahi akan syariat, dan dengan sebab itu maka menegur oleh Nabi Musa AS akan dia pada permintaan persahabatan mereka itu. Tetapi pada hakikatnya perbuatan Nabi Khidir AS itu tiada menyalahi ia akan syariat, dan dari sebab itulah Nabi Musa AS pada akhirnya perbuatannya itu membenarkan akan Nabi Khidir AS itu, yakni mengakui kebenaran perbuatan Nabi Khidir AS itu dengan taslim, iaitu tunduk dan patuh ia akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Setelah itu muallif berkata adab-adab orang yang alim yang mengajar akan ilmu. So macam mana pula adab orang yang mengajarkan akan ilmu? Orang yang alim ni, guru kan, dia alim ni, salam dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adab orang yang alim yang mengajar akan ilmu. Adapun ada orang yang alim yang mengajar akan ilmu itu, iaitu 17 perkara. Ada 17 perkara dia kena tahu. Tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, adapun adab orang yang alim yang mengajar akan ilmu itu, iaitu 17 perkara. Pertama, ihtimal. Yakni menanggung dan menerima suatu yang didatangkan oleh muridnya daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia. Yakni hendaklah ia bersifat dengan sabar atas suatu yang menyusahkan menyusahkan akan dia daripada pihak muridnya, dan jangan lekas marah ia akan murid tersebut atau muridnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, iaitu luzumul hilmi. Luzumul hilmi, yakni seyogyanya bagi orang yang alim itu bersifat dengan al-hilmu, iaitu tiada lekas marah. Ini adalah iaitu daripada 99 nama Allah dan lain-lain. Hadirat hafizakumullah. Lalu ketiga, duduk dengan haibah. Duduk dengan haibah atas, iaitu apa? Duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepalanya. Okey, yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah
Ta'ala melainkan atas orang yang zalim kerana menegahkan daripada zalimnya. Ini. Okey. Lalu yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pahala hadapan orang banyak. Hadiri wal hadrat hafizakumullah. Ini tawaduk. Merendahkan diri. Okey, yang keenam, jangan bergurau-gurau dan bermain-main pada perhimpunan, iaitu orang banyak. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Yang ketujuh, ini adalah alasan yang ketujuh. Kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya itu dan berperangai dengan lemah lembut terhadap kajian, terhadap pekerjaan dan perkataan muridnya, dan hendaklah ia memperlakukan muridnya itu seperti anaknya sendiri, kerana sabda Nabi SAW, iaitu innama ana lakum kal walidi li waladihi. Riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan dikenal oleh Al-Iraqi sebagai dhaif. Aku bagi kamu seperti bapa bagi anakku. Innama ana lakum kal walidi li waladihi. Itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, tetapi Nabi SAW, Nabi SAW itu lebih lagi ke kasihnya, lebih lagi kasihnya akan umatnya itu daripada bapa bagi anaknya, kerana Nabi SAW bapa pada hakikat dan dengan dia sebab lepas daripada api neraka dan kekal di dalam syurga, dan demikian juga guru itu bapa yang dibangsakan kepada roh, iaitu hakikat, lebih daripada bapa jisim, dan dengan diri dari kerana ilmiah, maka hendak guru itu terlebih dahulu daripada hak ibu bapa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Yang ke-8. Tadi 6, 7, 8. Yang ke-8, menanti dan memeriksa dengan perlahan-lahan atas kepercayaan orang yang dungu atau orang yang bebal, serta membaikkan, iaitu membaikkan dan menyembuhkan akan pertanyaan orang yang dungu dan orang yang bebal itu, dan menunjukkan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan marah dan menggerentang. Itu cara dia, iaitu meninggalkan marah dan menggerentang, iaitu merentakkan kaki kerana marah. Contoh dia. Ini contoh dia. Okey. Kan orang yang baru belajar. Lalu ke-9. Ke-9, tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu menanti dan memeriksa dengan perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal, serta membaikkan dan membetulkan akan pertanyaan orang yang dungu dan orang yang bebal itu, dan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan marah dan menggerentang. Menggerentang dan disebut akan orang yang belajar ilmu. Jangan memilih upah atas mengajarnya itu, tetapi bukanlah qasad mengajarnya itu kerana Allah Ta'ala, seperti firman, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hadirin wal hadrat hafizakumullah. Yang bermaksud la nuridu, tiada berkehendak kami kepada saudara, tiada berkehendak kami daripada kamu akan balasan, dan tiada kami berkehendak kepada syukur. Ini adalah iaitu qasad yang ke-9 ataupun yang ke-9. Yang ke-10, jangan ia malu daripada mengata aku tidak tahu. Jadi kita kena jangan malu. Ini tak tahu. Contoh dia. Atau mengata wallahu alam, tak kira syak ia pada suatu masalah, atau tiada hadir
di dalam hatinya masalah pada ketika itu, dan hendaklah ia mengata iaitu wallahu alam, atau tiada aku tahu masalah ini, dan jangan malu mengatakan yang demikian itu seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Inna rajulan sa'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi, iaitu ayyul biladi syarrun, faqala la uridu hatta as'ala Jibril fas'alahu faqala la adri hatta as'ala ila akhirih. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim dan sesama. Hadis ini ada yang menguatkannya. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah, ke-11, hendaklah bersungguh-sungguh ia berharap dengan orang yang beratnya itu akan ada masalah. Dan jika ia tiada faham akan pertanyaan itu, maka hendaklah menuntut faham ia akan masalah itu supaya menjawab akan soalan orang itu dengan baik. Okey. Yang ke-12 tuan-tuan dan puan-puan, menerima dalil yang membenarkan akan perkataan orang lain atau muridnya, dan jangan ditolak dalilnya itu sebab malu daripada orang banyak. Kerana mengikut akan yang lapor itu wajib, dan jikalau ada daripada orang-orang di bawah kita sekalipun. Okey. Lalu ke-13 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mengikut kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada sesuatu yang daripada masalah, atau lancar, iaitu terlajak lidahnya kepada sesuatu yang bukan dikehendakinya. Itu. Yang ke-14. Jadi dia kena niatkan bahawa menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi manfaat, yang memberi mudarat akan dia. Okey. Lalu yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-16 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu hendaklah ia menegahkan akan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai mengetahui ilmu fardu ain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tak boleh dia kena belajar ilmu fardu ain pastikan selesai semua baru pun yang lain. Dan ilmu fardu ain itu iaitu membaikkan ia akan zahirnya dan batinnya itu dengan takwa, yakni ilmu yang memberi manfaat, supaya mengerjakan ibadat yang zahir dan yang batin, dan menjauh akan maksiat yang zahir dan yang batin, seperti yang tersebut di dalam kitab ini. Wallahu alam, wallahu adi ila tariqil mustaqim. Yang terakhir, iaitu ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya itu supaya diikuti oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah itu dah lengkap daripada perbahasan tentang isu ini. Jadi contoh dia fasal ketiga. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Iaitu pada menyatakan kebinasaan ilmu yang dan menyatakan alamat ulama akhirat dan antara ulama yang jahat, dan demikian mereka itu ulama dunia. Okey. Lalu Al-Imam Ghazali membawakan satu hadis pula, atau tak Imam apa nama dia? Iaitu zakarna ma warad fadail ilmi wal ulama. Iaitu apa? Menyebutkan beberapa kelebihan ilmu dan ulama. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. La tata'allamu al-ilma litubahu
bihi al-ulama'a walitumaru bihi wasufaha'u wal yaktasirku wal yaktasir wal yattasif yani walitasrifuhu bihi wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Yang bermaksud janganlah kamu belajar ilmu itu kerana bermegah-megah dengan dia akan ulama dan kerana berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang yang kurang akal dan kerana kamu memalingkan dengan dia akan segala alat muzik manusia kepada manusia, yakni supaya kasih manusia itu akan kamu, maka barang siapa berbuat akan yang demikian itu, maka ia itu diseksa di dalam api neraka. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Okey. Dan sabda Nabi SAW lagi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu ilmuhu jadi yanfa'hu Allahu bi ilmi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya itu supaya diikuti oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya. Wabillahi taufiq. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Tak tahu nak buat apa, kita tak kisahlah. Okey, insya-Allah. Selanjutnya iaitu tentang para ulama menyatakan kebinasaan ilmu yang menyatakan alamat ulama akhirat dan alamat ulama yang jahat dan dinamakan mereka itu ulama azmah. Ulama dunia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, qad dzakarna ma warada min fadailil ilmi wal ulama'i. Qad dzakarna, dia dah sebut dah. Wa qad warada fil ulama'i as-su'. Maka benar-benar telah berlaku iaitu asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati, iaitu alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmih. Hadis riwayat Imam Tabrani. Okey. La tata'allamul ilma litubahu bihi al-ulama. Al-ulama awalitumaru bihi as-sufaha walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Okey. Rawahu Ibnu Majah dengan riwayat yang sahih menurut Al-Iraqi. Artinya jangan kamu belajar ilmu itu kerana megah dengan dia akan ulama dan kerana berbantah-bantah kamu dengan dia akan orang yang kurang akal dan kerana kamu memalingkan dengan dia, iaitu apa? Akan segala muka manusia kepada kamu, yakni supaya kasih manusia itu akan kamu, maka barang siapa berbuat akan yang demikian itu, maka iaitu disiksa di dalam api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perbahasan masalah iaitu benda itulah, insya-Allah. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.